agama syumul yang meliputi segenap aspek kehidupan manusia, terutama dalam aspek pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu syarat yang penting dalam mencorak proses pembinaan sesuatu bangsa di samping mengubah tamadun sesuatu negara. Namun begitu, perkembangan pendidikan ini pula berkait rapat dengan perkembangan institusi pendidikan sebagai pusat penyebaran ilmu. Rentetan sejarah yang panjang bermula dari zaman Rasulullah SAW sehingga ke hari ini menunjukkan perkembangan institusi mempunyai kecenderungan untuk merubah sosio budaya masyarakat agar mampu menjawab segala permasalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat setempat dari semasa ke semasa. Sejarah perkembangan institusi pendidikan Islam pada peringkat awal perkembangan Islam telah dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu pendidikan di peringkat Mekah dan Madinah. Perkembangan pendidikan semasa di Mekah mula disampaikan di rumah Nabi Muhammad SAW. Baginda berperanan menjadi seorang guru dan anak muridnya terdiri daripada ahli keluarga baginda, termasuklah isteri baginda iaitu Siti Khadijah dan para sahabatnya rapat dengan baginda. Setelah ramai pengikut yang ingin belajar Al-Quran, maka penyebaran ilmu mula dilaksanakan di Darul Al-Arqam iaitu di rumah sahabat baginda iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pada peringkat penyebaran ilmu di Madinah, Rasulullah telah mendirikan Masjid Quba. Masjid ini telah menjadi institusi pendidikan kedua untuk menjelaskan agama Islam melalui sistem halaqah dan usrah. Masjid turut dijadikan sebagai pusat kegiatan sosial dan kemasyarakatan selain daripada tempat beribadah. Apabila perkembangan pendidikan semakin pesat, baginda telah membina As-Sufa sebagai tempat pengajian utama yang lebih formal dan sistematik. Seterusnya, semasa zaman Khulafa Ar-Rashidin, kutab telah dibina berhampiran dengan masjid dan surau. Kutab ini juga dijadikan sebagai tempat untuk mengurus dan mentadbir kanak-kanak. Institusi kutab ditubuhkan sebagai institusi peringkat rendah untuk membaca dan menulis khususnya kepada kanak-kanak. Pengajian di kutab ini telah dibahagikan kepada dua waktu, iaitu waktu pagi dan waktu tengah hari. Institusi pendidikan pada zaman tabi'in turut menjadikan masjid sebagai tempat penyebaran kepelbagaian ilmu Islam, misalnya Masjid Basrah. Pada masa ini juga, perpustakaan dibina dan dijadikan sebagai tempat menyimpan dan memelihara khazanah ilmu dan budaya dengan lebih teratur. Institusi pendidikan Islam yang utama pada zaman Umayyah ialah masjid, kutab, istana dan perpustakaan. Institusi kutab pada masa kini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kutab yang pertama dikenakan yuran pendidikan yang khusus kepada anak-anak berada dan orang awam. Kedua, kutab as-sabil pula tidak dikenakan bayaran, malah diberikan secara percuma khusus kepada orang miskin. Hasil daripada usaha pemerintah, istana telah mula berkembang dan dijadikan sebagai institusi peringkat menengah untuk golongan istana, kenamaan dan anak-anak bangsawan. Selain itu, Sadatuna Al-Adabiyah atau dikenali sebagai Salon Kesusasteraan merupakan salah satu institusi baru yang muncul semasa pemerintahan Bani Umayyah walaupun telah wujud semasa pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Namun begitu, perkembangan pendidikan pada zaman ini hanya dilaksanakan di istana dan dihadiri oleh orang-orang tertentu sahaja. Setelah beralih ke zaman Abbasiyah, salin kesusasteraan ini berkembang dengan lebih pesat berbanding Daulah Umayyah. Pada masa ini, dilihat berlaku kemajuan yang luar biasa semasa pemerintahan Harun Ar-Rashid. Institusi ini juga disebut sebagai rumah para khalifah atau majlis khalifah. Ini kerana khalifah sendiri tergolong dalam ahli yang berilmu pengetahuan, mempunyai kecerdasan dan aktif dalam memberi ilmu pengetahuan. Kewujudan kepelbagaian institusi pendidikan di era Abbasiyah, masjid telah menjadi tempat penyebaran utama ilmu Islam yang terbesar, misalnya Masjid Jami' Al-Mansur. Istana Khalifah juga turut dijadikan sebagai institusi pendidikan sebagai tempat para sarjana menyampaikan ilmu dan bermuzakarah. Perpustakaan yang masyhur di era Abbasiyah ialah Perpustakaan Baitul Hikmah dan Darul Hikmah. Pusat pengajian tinggi atau dikenali sebagai madrasah pertama dibina ialah Madrasah Nizamiyah dan Madrasah Al-Muntansyiriyah. Faktor pembentukan madrasah ini kerana masjid dipenuhi dengan perbincangan dan perdebatan sehingga mengganggu orang yang melaksanakan ibadah.
Intihannya, sejarah perkembangan institusi pendidikan Islam yang bermula pada zaman awal perkembangan Islam dilihat sangat mementingkan pendidikan. Buktinya, berbagai tempat telah terbina untuk menyebar ilmu sama ada secara formal atau tidak formal seperti di masjid, istana dan sebagainya. Terdapat 3 cadangan yang diutarakan. Pertama, penubuhan institusi pada masa kini perlu berfungsi sebagaimana kutab yang mendedahkan ilmu Islam khusus kepada kanak-kanak. Kedua, penubuhan institusi hendaklah membangunkan infrastruktur yang lebih membawa imej Islam. Dan yang ketiga, pihak bertanggungjawab perlu memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat. Sekian perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat.